Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Mustafa Kamal daripada kelas DSI 4B. Kumpulan kami akan membentangkan tentang kaedah uruf, hukum pertunangan menurut Islam. Pertama-tamanya saya akan menerangkan dahulu tentang pengertian uruf. Pengertian uruf dari segi bahasa ialah makrifah, iaitu pengetahuan. Dari segi istilah pula, para ulama mempunyai pelbagai takrifan berkaitan dengan uruf. Jadi secara keseluruhannya, uruf didefinisikan sebagai sesuatu yang sering dikenali oleh sesebuah masyarakat dan menjadi suatu tradisi. Maka daripada pengertian tersebut, dapat difahamkan bahawa uruf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat baik daripada ucapan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seterusnya ialah pembahagian uruf. Terdapat 3 kategori uruf, iaitu dari sudut bentuk yang terdiri daripada uruf qauli dan uruf amali. Seterusnya dari sudut kesahihan yang terdiri daripada uruf sahih dan uruf fasid. Dan yang ketiga dari sudut skop yang terdiri daripada uruf am dan juga uruf khas. Pertama iaitu uruf qauli. Uruf qauli ialah kebiasaan masyarakat menggunakan perkataan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu dapat difahami. Contohnya seperti perkataan walad. Walad digunakan pada uruf untuk kanak-kanak lelaki sahaja, sedangkan maksud asalnya merangkumi lelaki dan juga perempuan. Seterusnya uruf amali. Uruf amali ialah perbuatan yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sirah akad jual beli. Seterusnya kita pergi kepada uruf dari sudut kesahihan. Pertama iaitu uruf sahih. Uruf sahih ialah perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syarak, ijma', maslahah dan tidak membawa kepada kemudaratan. Contohnya uruf dalam pertunangan, di mana pihak lelaki menghadiahkan cincin, pakaian dan sebagainya kepada pihak perempuan dan ianya tidak dikira sebagai mahar. Yang kedua iaitu uruf fasid. Uruf fasid ialah perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia tetapi ianya bertentangan dengan hukum syarak, iaitu atau sesuatu yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Contohnya pinjaman yang berbentuk riba, sama ada daripada bank ataupun individu, permainan yang melibatkan perjudian dan sebagainya. Yang terakhir iaitu uruf dari segi skop. Pertama iaitu uruf am. Uruf am ialah kebiasaan tertentu yang berlaku di dalam seluruh masyarakat secara meluas, sama ada ianya perkara baru ataupun lama. Sebagai contohnya ialah memberikan hadiah kepada mereka yang berjasa kepada kita sebagai tanda terima kasih kerana telah membantu. Uruf khas pula ialah kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu secara khusus. Contohnya seperti kebiasaan di sesetengah tempat, tanggungjawab dalam membayar bil adalah ke atas pemilik rumah sewa dan bukannya ke atas penyewa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafat Hamdi Osman akan meneruskan pembincangan kawan saya mengenai dalil hukum bagi urf. Jadi, para ulama berpendapat bahawa urf merupakan salah satu hukum untuk menentukan hukum syarak. Dalam usaha membuktikan perkara ini, mereka dah menggunakan pelbagai dalil, iaitu dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 199 yang bermaksud, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, iaitu diabaikan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menggunakan uruf, iaitu apa yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia dan menjadi adat dalam urusan mereka. Oleh itu, apa yang telah diperintahkan oleh Allah adalah sesuatu yang diguna pakai dalam syarak, iaitu Imam Tabarwi menyebut ketika mentafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyuruh manusia dengan uruf, iaitu apa yang baik dan elok serta dapat diterima oleh akal dan dapat memberi ketenangan pada jiwa. Seterusnya kita akan masuk ke pandangan ulama, iaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah menerima pakai uruf sebagai salah satu sumber hukum untuk menentukan hukum syarak, kecuali ianya tidak menepati syarat penggunaan yang ditetapkan oleh syarak, meskipun uruf dikategorikan sebagai sumber hukum yang disepakati. Dengan kata mudahnya, uruf adalah sesuatu adat kebiasaan yang diamalkan sama ada kebiasaan yang baik atau tidak. Justru itu, ulama menetapkan beberapa syarat sebagai penerima asas pengambilan hukum. Ianya perlulah sesuatu aktiviti yang menjadi kebiasaan dalam aktiviti masyarakat dan tiada percanggahan dalam aktiviti tersebut. Dalam kitab Ar-Risalah, uruf bukan sebagai penetapan hukum. Asy-Syafi'i juga tidak menyebut uruf sebagai dalil istinbat dalam kitab Risalahnya. Tetapi
Qaul Qadim menjadi pengaruh yang besar terhadap pandangan ulama Syafi'iyah mengenai adanya uruf dalam istinbat. Pandangan lainnya ialah dari Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahawa uruf mempunyai peranan yang penting dalam memahami nas. Satu pemahaman yang umum di mana air adalah sesuatu yang biasa kita gunakan untuk mencuci. Sesuatu merupakan kebiasaan umum dan ianya diputuskan Imam Al-Ghazali memutuskan untuk bijana yang dijilat oleh anjing perlu dibasuh dengan air dan bukan cairan lain menggunakan kaedah uruf. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya untuk penerangan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umairah Aisyah binti Mahsan daripada kelas DSI 4B. Saya akan menyambung kepada pengertian pertunangan. Erti pertunangan dari segi bahasa ialah mukaddimah ataupun permulaan pada nikah. Manakala dalam bahasa Arab pula, ia disebut sebagai al-khitbah, iaitu melamar seseorang untuk dijadikan isteri. Okey, melamar bermaksud meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadikannya isteri kepada pihak lelaki. Maksud pertunangan menurut syarak pula ialah sesuatu perjanjian yang dibuat oleh mana-mana pasangan untuk melangsungkan perkahwinan. Perbuatan ini merupakan sunnah yang dituntut dalam Islam seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada isteri baginda iaitu Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Syarat-syarat pertunangan. Tidak boleh meminang isteri orang ataupun tunangan orang. Okey, kenapa tidak boleh meminang isteri orang? Kerana mana-mana perempuan yang bergelar isteri orang haram menjalinkan hubungan dengan lelaki lain. Perbuatan ini boleh menyebabkan terjadinya perceraian. Maka dengan itu, mana-mana perempuan yang masih bergelar isteri orang haram dipinang lelaki lain kerana wanita itu hak mutlak suaminya. Manakala seseorang perempuan tu dia akan putus hubungan dengan suaminya hanya melalui dua cara, iaitu perceraian mati dan perceraian talak. Begitu juga haram meminang tunangan orang lain kerana berdasarkan sabda Nabi, seseorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Oleh itu, tidak halal dia membeli pembelian saudaranya dan tidak halal pula dia meminang pinangan saudaranya. Yang kedua pula, lelaki dan wanita yang ingin bertunang bukan mahram sendiri. Kerana seseorang lelaki Muslim diharamkan mengahwini saudaranya, maka jelaslah di sini bahawa bertunang juga diharamkan disebabkan ada pertalian darah daging sesama mereka. Dalam Islam mengharamkan perkahwinan dan pertunangan sesama saudara ahli keluarga yang mempunyai pertalian darah. Kembali kepada dasar hukum pertunangan. Terdapat 3 dasar hukum pertunangan yang akan saya sebutkan, iaitu hukum bertunang, hukum membatalkan pertunangan dan hukum pemberian hadiah dalam pertunangan. Okey, yang pertama, hukum bagi pertunangan ialah diharuskan kerana ia berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala dan surah Al-Baqarah ayat 235 yang bermaksud, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengahwini mereka dalam hatimu. Kerana dalam Islam mengharuskan meminang seseorang wanita yang ingin dikahwini kerana berdasarkan hukum bagi menghebahkan pertunangan adalah diharuskan dan menghebahkan perkahwinan adalah sunat. Hukum membatalkan pertunangan pula ialah dibolehkan. Sebab sesuatu pertunangan atau pinangan hanyalah janji seorang lelaki yang akan mengahwini seorang wanita. Maka dengan itu boleh diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak jika terjadi konflik dalam sesebuah keluarga. Manakala hukum bagi pemberian hadiah dalam pertunangan ialah diharuskan kerana seorang lelaki dibolehkan memberi hadiah ataupun cincin sebagai pertukaran kepada tunangannya. Akan tetapi, jika di kemudian hari pihak lelaki membatalkan pertunangan, maka tidak dibenarkan untuk mengambil kembali hadiah tersebut. Kerana tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pendirian kepada orang lain kemudian memintanya kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Ini berdasarkan sabda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Syamimi binti Azhari dari kelas TSI 4B. Saya akan menyambung perbahasan mengenai tajuk tujuan dan hikmah pertunangan. Seperti yang kita tahu, hukum bertunang disebut oleh para ulama sebagai sunat. Namun, terdapat juga yang mengatakan ianya adalah harus. Ini bermakna amalan tersebut digalakkan di dalam Islam untuk mencapai maqasid, yakni tujuan. Apabila kita melihat kepada hukum, maka kita juga perlu meneliti kepada maqasid atau hikmah di sebalik hukum tersebut. Di situ, barulah kita nampak apa tujuannya dan hikmah di sebaliknya. Antara tujuannya adalah supaya kedua-dua pasangan boleh mengambil sedikit masa untuk bersedia dari segi mental dan fizikal serta mengambil peluang untuk mengenali antara satu sama lain sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Selain itu, tujuan bernikah juga adalah supaya kedua-dua belah keluarga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Kita selalu dengar orang tua selalu menyebut,
Apabila kita berkahwin, kita bukan berkahwin dengan pasangan itu sahaja, tetapi kita juga berkahwin dengan keluarganya sekali. Antara hikmah pertunangan adalah untuk membuka jalan perkenalan, mengenali hati budi masing-masing dan untuk memastikan jiwa dan emosi pasangan bertunang stabil dan bebas dari gangguan lelaki atau perempuan lain. Selanjutnya adalah tata cara pertunangan dalam Islam. Yang pertama, kita perlulah memohon petunjuk dari Allah. Yang kedua, membaca doa dan selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, mendatangi kediaman calon pasangan. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang kelima, mendapat jawapan dari pihak perempuan. Yang keenam, menyerahkan hantaran. Dan yang ketujuh, penutupan acara pertunangan atau khitbah. Terdapat banyak batasan yang perlu kita jaga semasa dalam pertunangan. Namun, saya akan keluarkan 3 sahaja. Oleh kerana bertunang adalah janji untuk berkahwin, maka ia boleh jadi akan berlaku atau sebaliknya. Antara batas tersebut adalah dengan menjaga pandangan. Seperti firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Selain itu, antara batasan lain adalah dengan tidak berdua-duaan bersama pasangan. Sebaiknya jika perlu berurusan di luar, perlulah membawa bersama muhrim seperti adik lelaki atau abang lelaki atau ibu bapa. Selain itu juga, kita perlu menjaga masa ketika berhubung. Tidak dinafikan, ramai pasangan yang tewas hingga tidak sedar masa berlalu begitu sahaja dengan perkara yang sia-sia. Justru, sama ada pihak lelaki atau perempuan, masing-masing perlu bertegas dan berusaha untuk menjaga masa ketika berurusan melalui SMS, WhatsApp, call atau apa jua medium yang digunakan pada masa kini. Oleh itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan hal ini tidak terjadi dan menyegerakan perkahwinan ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adrana binti Rosedi dari kelas DSI 4B. Saya akan menerangkan adab menurut perspektif agama Islam. Agama Islam tidak membebankan umatnya untuk melaksanakan majlis sesuatu di keluar kemampuan. Selain itu, perkahwinan dalam Islam adalah ringkas dan mudah. Hal ini kerana yang penting mencari keredaan dan keberkatan oleh Allah SWT. Selanjutnya, agama Islam menitik beratkan kesederhanaan dan mengelakkan sebarang perbaziran berlaku. Intihannya, agama Islam ialah bersifat universal dan mudah diamalkan oleh semua orang tanpa merugikan mana-mana pihak. Seterusnya, perbezaan tunang dalam Islam dan adat Melayu. Setiap urusan ada adab dan peraturannya. Cara Islam meminang melalui walinya kerana walinya berhak dan mempunyai kuasa ke atas anak perempuannya, ataupun cara lain, lafaz meminang akan dilafazkan oleh pihak lelaki. Contohnya, saya suka awak untuk menjadi isteriku dan pihak perempuan pula bersetuju terhadap lafaz tersebut, maka serta-merta mereka dianggap tunang. Di samping itu, tidak dihebahkan kepada orang ramai untuk menjaga maruah diri dan keluarga. Manakala, adat Melayu, pihak lelaki yang diwakilkan oleh ahli keluarga untuk menghantar rombongan meminang. Selain itu, menyediakan hadiah iaitu hantaran dan tanda iaitu cincin sebagai tanda sagu hati atas penerimaan lamaran tersebut. Kesimpulannya, ajaran Islam yang fleksibel yang tidak menghalang umatnya mengamalkan sebarang adat selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Malahan, perkahwinan diartikan sebagai salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW bagi mengelakkan maksiat berlaku. Akhir sekali, Islam sebagai panduan hidup yang memudahkan dalam setiap urusan manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.